الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pada hari ini kelas kita dan kita akan baca dulu terlebih dahulu kitab Kaifa Nata'alam Ma'al Quran, Nata'amal Ma'al Quran, yang mana kitab ni merupakan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, ataupun dalam kitab asal ni dia punya tajuk ialah Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Termasuk pada bahagian yang ketiga, muka surat 32, iaitu pada bab yang pertama tentang keistimewaan ataupun kekhususan Al-Quran tu, bab kecil yang ketiga, muka surat 32 kan. Antara keistimewaan Quran ni ialah Quran ialah kitab yang bermukjizat. Muka surat 32, Quran ni kitab yang bermukjizat. Baik, di antara kekhususan ataupun keistimewaan Al-Quran ialah kagumnya manusia lain terhadap Al-Quran. Surat 32. Dia merupakan kitab mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab tak mampu menandingi dengan kalimah-kalimah yang lain, di samping beliau menerima mukjizat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan mukjizat ni tak pernah ada dalam Quran. Ada tak dalam perkataan mukjizat? Tak ada. Mukjizat ni dalam hadis-hadis Nabi sebut sebagai mukjizat, tapi Quran menamakan mukjizat sebagai ayat. Ayat ni ialah tanda-tanda atau bukti-bukti kebesaran. Kalau tuan cari perkataan mukjizat dalam Quran memang tak ada. Perkataan ajaza adalah i'jaz adalah, maksudnya melemahkan, tapi mukjizat secara real Nabi tu bawa mukjizat tak ada. Yang ada kalimah mukjizat tu dalam bahasa Quran ialah ayat. Ayat ialah tanda-tanda. Wa minhum minal bayyinat. Nabi Isa ni Allah ataina Isa bin Maryam bil bayyinat. Allah kata kami berikan kepada Nabi Allah Isa ibnu Maryam al-bayyinat, bermaksud ayatim bayyinat, bukti-bukti yang jelas. Antara Rasul Tuhan yang banyak mukjizat ialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey, antara syarat mukjizat tu, syarat mukjizat ni dia menjadi mukjizat ialah dia mesti wujud penentangan. Syarat Al-Quran nak jadi mukjizat, syarat dia ialah dia mesti ada penentangan, ada penentang yang cabar Quran. Kalau tak ada penentang yang cabar Quran, jadi Quran tak ada ruang untuk nak buktikan yang dia mukjizat. Sebab tu yang pertama tu dia sebut harus ada usaha untuk menandinginya. Pada zaman Quran tu pun ada usaha orang-orang Arab untuk nak lawan Quran. Ada usaha kan. Berarti mereka pernah cabar Nabi Muhammad, mereka pernah pertikaikan Nabi Muhammad. Ataupun yang pertama tu harus ada usaha tu, maksudnya ialah mereka terlebih dulu yang memfitnah Nabi, yang Nabi ni buat Quran. Dia mulakan penentangan. Bukan Quran yang mulakan, bukan Quran tiba datang nak cabar, tak. Dia yang mulakan cabaran tu. Kalau tengok muka surat 33 sebelah tu, ayat Quran yang awal tu kan, dia kata faliyatu bihaditsim mislih in kanu sadiqin. Okey, tengok apa dalil yang seterusnya, yang kedua. Yang bawah dia tu. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarim mithli. Bahkan mereka kata apa? Muhammad ni buat Quran sendiri ni. Dia siapa yang tuduh dulu? Mereka tuduh dulu. Kan, mereka yang start dulu untuk nak cabar Quran. Kalau Quran turun, tiba-tiba dia cabar, dia seakan-akan macam Quran yang nak perangkap orang. Dia buat gelanggang sendiri,
Dia sediakan peraturan sendiri, dia cabar orang tu. Nanti orang tu masuk perangkap dia. Tunggu masuk perangkap. Kan? Jadi dia tak macam tu. Dia dengan cara orang yang cabar Quran. So seakan-akan Nabi tak ada persediaan apa. Quran tu dah mukjizat dah. Quran datang sahut cabaran orang yang tuduh Nabi buat Quran sendiri. Jadi dia mesti ada orang yang mencabar ataupun yang tuduh Nabi. So ayat tu sebut, bahkan mereka kata apa? Muhammad ni yaqulu naftarah, Muhammad telah buat Quran sendiri. Dia tulis Quran sendiri, ya. Lepas tu baru datanglah Quran untuk sahut cabaran tu. Itu yang pergi pada yang nombor 2 tu. Harus ada hal-hal yang pasti membangkitkan penentangan dari pihak musuh, seperti usaha membela keyakinan mereka, apa yang warisi dia daripada nenek moyang mereka. Dia cabaran tu ialah cabaran yang berasas. Sebab apa? Mereka ni yang cabar Nabi ni, yang tuduh Nabi bukan-bukan, mereka ada benda yang dia nak defend, iaitu apa? Dia nak pertahankan apa? Nak pertahankan berhala yang mereka sembah, kepercayaan nenek moyang mereka yang mereka sembah, karut-marut, tahyul-mahyul yang mereka pegang, khurafat yang mereka pegang. Dia ada benda yang dia nak pertahankan. Orang Arab kan, dia sembah kubur, dia percaya kepada nasib, tilik nasib. Orang Arab ni dia kalau nak keluar rumah, dia bawa burung. Lepaskan burung tu. Kalau burung tu belok ke kiri, jangan keluar lagi. Maksudnya yang orang yang nak keluar tu jangan keluar. Maksudnya akan ada petanda yang buruk sebab burung tu belok ke kiri kan. Kalau burung tu belok ke kanan, itu bagus sebab petanda akan ada nikmat yang baik kalau kita keluar. Orang Arab ni nak pertahan benda-benda khurafat macam tu. Dia khurafat. Macam orang kita hari ni. Kalau keluar rumah nampak biawak, jangan keluar. Masuk dalam rumah dulu. Tu khurafat tak tu? Ni khurafat. Tahyul-mahyul semua jangan duk percaya. Jadi dia ada orang-orang Arab musyrikin, dia tentang Nabi Muhammad, dia menentang Nabi Muhammad, dia sebab dia ada benda yang dia nak pertahankan. Jadi Quran akan muncul sebagai mukjizat bagi satu bukti yang jelas kenapa benda ni karut dan kau tak perlu pertahankan. Lepas tu pula seterusnya yang ketiga tu harus ada, ni bahasa Indonesia ni, senjata pamungkas untuk menghadapi penentangan mereka. Maksud apa harus ada senjata pamungkas tu? Maksud dia macam ni. Quran tu dia ready dengan semua unsur untuk menentang balik apa yang orang cabar dia. Semua unsur dia ada. Mukjizat bahasa dia ada. Perkara-perkara yang terdahulu dia ada sebut. Perkara yang Nabi Muhammad tak tahu, yang dulu punya perkara kan, dia ada sebut. Akan datang punya, akan berlaku dia ada sebut. Benda-benda yang bersifat ilmiah macam saintifik pun Quran ada sebut. So Quran tu dia masa dia cabar orang pun dia logik. Tengok apa contoh yang Qardawi sebut dalam kitab dia ni. Ini contoh yang tak logik lah. Dia kata apa? Dia kata sekiranya di Australia muncul seorang yang mengaku Nabi umpamanya dan menyatakan bahawa dia dapat mukjizat daripada kitab berbahasa Arab yang diturunkan kepadanya. Lalu dia pun menentang sebagian orang Arab untuk mendatangkan kitab yang serupa dengan kitab dia. Kalau dia duduk Australia, dia tahu dia dakwa dia ada kitab, dia dapat wahyu ada kitab bahasa Arab. Lepas tu dia ajak orang Arab lawan dia. Macam mana orang Arab nak lawan? Orang Arab dekat Mekah. Macam mana orang Arab nak pergi Australia macam mana? Dia seakan-akan ada pemisah jarak yang menjadikan dia berani bercakap. Cuma kalau dia ada depan, dia berani tak agak? Mungkin dia tak berani. Jadi seakan-akan tak logik. Kalau nak cabar betul-betul, cabar depan-depan. Jangan duduk kat Australia cabar orang. Macam sebagian orang hari ni kan. Nak cakap dekat parlimen tak berani. Yang dia berani apa? Buat press conference, buat media, sebar pakai TikTok dengan YouTube ke apa. Dia berani cakap-cakap belakang, dia berani kan. Ataupun sebagian orang, dalam WhatsApp, dia punya lantang suara. Depan kita dia diam, dia tunduk. Padahal malam tadi bergaduh dalam WhatsApp ni. Sampai kat sini duduk diam, senyap je, menikah saja dalam kelas kan. Dia berani sebab apa? Sebab masa tu tak ada orang boleh nak lawan sebab dalam WhatsApp. Macam mana nak lawan dalam WhatsApp kan? Nak type susah. Tak jumpa muka orang. Kalau cabaran tu dibuat dekat Australia, tak logik nak cabar. Jadi Quran, semua benda yang tak logik tu tak ada. Quran cabar real depan mata, buat surah macam mana Quran cabar betul-betul. Tak ada penghalang untuk orang Arab tak menyahut cabaran ni. Tapi mereka tak sahut cabaran sebab mereka sedar mereka
Salah. Okey, tengok contoh yang ada bawah tu, semua contoh yang apa yang Quran dia open tak, dia macam buka ruang seluas-luasnya untuk orang lawan buat semisal dengan apa yang Quran yang dengan apa yang mereka cabar. Cuba tengok dalil yang tadi tu. Pertama sekali surah Wahyu yang turun, surah Hud ayat 13, dalil yang kedua tu kan. Allah kata qul fa'tu bi'ashri suwarim misli. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, buat 10 surah yang semisal dengan Quran. Berapa surah? Berapa surah? 10 surah. Banyak 10 surah kan? Macam tak berani pula, 10 surah tu banyak sangat tu. Okeylah tak berani kan? Okeylah tak payah 10 surah lah. Dalil yang kedua, am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mislih. Okeylah kalau 10 surah banyak sangat kan? Cuba buat satu surah je, boleh tak? Tadi 10. Sekarang ni Quran cabar buat satu. Suratnya satu surah. Boleh tak buat? Tak boleh nak buat juga. Tak boleh kan? Nampaknya mereka ini tak berani nak sahut cabaran Quran. Nampak tak beraninya Quran cakap macam tu? Nak yang lebih berani tak? Yang lebih berani ialah dalil yang pertama kat atas sekali, dapat dalil surah As-Sur ayat 34. Falyatu bihaditsim misli. Kalau satu surah tak mampu, cuba buat perkataan. Satu perkataan. Quran cabar cuba buat satu perkataan. Apa dia mukjizat satu perkataan yang orang Arab kagum. Mereka tak perasan mereka kagum. Apa dia? Alif Lam Mim. Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu bukan perkataan, itu huruf, susunan huruf-huruf. Quran susun huruf. Huruf tu saja mampu menghimpunkan ramai orang Arab untuk mendengar apa dia Alif Lam Mim ni. Apa dia Kaf Ha Ya Ain Sad ni. Ramai orang berkumpul nak dengar. Apa benda Kaf Ha Ya Ain Sad? Berupanya mereka datang sebab kagum dengan kaedah Allah memulakan bicara dengan huruf-huruf ni. Datang dengar. Jadi kalau tak mampu juga satu surah, cuba fa'tu bihaditsin, cuba satu kalimah. Boleh tak buat satu kalimah yang Quran nak maksudkan? Mereka tak boleh buat. Kalau kita rajin penajar tuan-tuan semua kan, mungkin ada kelebihan rezeki kan. Tu beli kitab-kitab tafsir macam, tapi tak terjemahan Ya apa yang, cuba beli kitab tafsir apa, Al-Misbah ke, tafsir Hamka ke kan. Atau membeli kitab Fawaid Lughah. Saya rasa ada terjemahan kot. Fawaid Lughah ni ialah mukjizat bahasa dalam Al-Quran. Allah kadang-kadang Allah tak gunakan nama tu, Allah gunakan sifat saja. Sifat dia je. Cuba cari tafsir Al-Misbah. Saya rasa tu bagus. Tafsir Al-Misbah ni kalangan Quraisy Shihab. Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah. Tafsir ni bagus, dia banyak bahas tentang kaedah penggunaan bahasa-bahasa dalam bahasa Arab Al-Quran. Contoh Allah guna perkataan di akhirat nanti, la bay'un wala khullah wala syafa'ah. Pada hari akhirat tak ada jual beli. Kenapa jual beli? Tak ada pula khullah wala syafa'ah. Apa benda ni? Allah suruh sedekah. Kalau tak sedekah sekarang kat dunia, nanti pada hari akhirat jual beli dah tak ada dah. Allah nak bagi tahu dunia ni manusia punya cara nak survive kehidupan ialah dengan cara apa? Yang pertama jual beli, berniaga. Niaga kan, tak ada barang, pergi cari barang. Ada duit tapi tak ada barang, pergi beli barang. Kalau kalau barang ada, duit tak ada, jual barang. Jual beli kan. Dekat akhirat nak survive boleh jual beli tak? Haus kat akhirat, panas, haus. Boleh beli air tak? Tak boleh. Okey, yang penting yang ni khullah ni boleh faham. Khullah. Yang ni mukjizat bahasa ni. Khullah ni Allah gunakan dia punya sifat.
Sifat dia Allah guna. Apa maksud khullah? Tiada celah-celahan. Apa celah-celahan ni? Ni menunjuk bahasa. Khullah ni daripada perkataan apa? Khullah daripada perkataan uh, khal ataupun bahasa yang biasa kita guna apa khal? Ni apa? Khalilullah. Khalil, apa maksud Khalil? Khalilullah. Khalil ni kekasih ataupun maksud dia ialah celahan-celahan. Kenapa celahan dengan kekasih? Cinta Allah dah meresap di celah-celah ruang yang ada dekat dalam diri dia. Tu Allah kata dia Khalilullah. Dia ni ialah celahan-celahan Allah. Rasulullah tu ialah celahan-celahan Allah. Maksud celahan? Makna cinta Allah dekat dia dan masuk ke segenap ruang, celah-celah ruang yang ada dalam jasad dia. Maksud dia apa? Kekasih ataupun kawan tau, Khalil ni. Wala khullah, tak ada celahan-celahan. Maksudnya apa? Kawan-kawan rapat kat dunia tak ada. Allah gunakan dia punya sifat sahaja. Sebab apa? Nak kata dekat dunia ni kan, kalau kita tak boleh berniaga, tapi nakkan rezeki, nakkan duit, apa kita boleh buat kalau tak boleh berniaga? Call kawan lah, pinjam 100. Call kawan kan, pinjam 100. Call siapa? Call kawan. Kawan tolong kita kat dunia tak? Tolong lah. Dekat akhirat kawan boleh call kawan? Tak boleh. Allah cuma sebut khullah. Khullah ni ialah orang-orang yang rapat dengan kau. Tak tolong. Okey, ni antara mukjizat bahasa ni. Mukjizat bahasa Arab yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Bukan satu, sebenarnya ada banyak lagi mukjizat bahasa Arab dalam Quran. Ada tak bahasa-bahasa dalam Quran tu yang Arab jarang guna, dan orang Arab terpaksa pergi cari balik syair-syair Arab yang lama-lama nak tengok makna apa perkataan yang Allah turunkan tu. Banyak dalam Quran. Surah apa yang paling banyak himpunkan mukjizat bahasa Arab yang lidah kita tergeliat nak baca? Surah apa? Cuba baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni Quran, ayat dia ada sebut tentang apa? Tentang Quranan Arabiyyan. Allah kata Quran, kitab Quran ni kami turunkan dalam bahasa Arab. Memang bahasa Arab pun memang Tuhan nak ulang. Sebab Tuhan akan persembahkan kepada kita semua mukjizat bahasa Arab yang paling tinggi, membaca surah Yusuf. Memang tergeliat lidah kita. Melayu yang pandai baca tilawah ke benda menang johan dunia ni pun boleh tergeliat baca dalam surah Yusuf. Melainkan orang yang betul-betul pakar surah tu, dia akan baca dengan baik. Sebenarnya surah Yusuf, dia ada banyak perkataan-perkataan yang hanya muncul sekali dalam Quran. Surah Yusuf. Ya. Itu antaranya. Okay, jadi Quran dia ada mukjizat bahasa. Kalau datangkan falyatu bihaditsin misli, datangkan semisal dengan satu perkataan yang semisal dengan Al-Quran. Boleh tak orang Arab buat? Tak boleh. Mereka tak boleh buat 10 surah pun tak boleh lah. Tak boleh ke? Tadi kata macam hebat sangat nak cabar-cabar Nabi, kata Nabi buat Quran sendiri. Cuba buat macam Nabi buat tu 10 surah, boleh tak? Tak boleh. Okeylah, satu surah boleh satu surah. Tak boleh jugalah, tak boleh punya. Satu kalimah boleh satu kalimah. Tak boleh juga. Bila dah tak boleh, apa mereka buat? Dia tak boleh, apa mereka buat? Mereka buat haruk pikuk, kacau bilau, buat bising supaya orang tak dengar apa Nabi baca. Tu yang ada pada Musa 34. Tengok Musa 34. Lepas mereka tak dapat nak cabar, tak dapat nak buat macam tu, apa mereka sebut dalam apa yang Allah sebut? Apa mereka buat? La tasma'u li hadzal Quran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Arab kata apa? Janganlah kamu semua dengar Quran tu betul-betul. Jangan dengar sungguh-sungguh. Dengar sekali masa tengah-tengah beli barang kat semalam, orang pasang Quran tak apa. Dengar macam tu tak apa. Jangan berhati, jangan duduk diam dengar Quran, jangan. Apa yang mereka buat? Tu mereka buat wal ghaw fi. Ghaw ni ialah buat bising. Buat bising. Supaya apa? Supaya orang tak leka dengar Quran betul-betul. Saya kan rasa kan perangai ni kita banyak ikut. Buat bising macam orang baca Quran. Ataupun pilih Quran tu dibuka masa orang tengah buat bising. Apa contoh dia? Dekat sekolah kan. Mak ayah datang hantar budak pergi sekolah, kan sibuk jam semua kan, pasang Quran. Ada makna tak? Ada makna tak? Adakah orang semua akan duduk diam perhati dengar Quran? Masya-Allah, ya Allah. Ada tak?
Orang semua tengah fokus jalan jam lah, nak pusing, nak U-turn balik kat sekolah tu. Nak hantar anak. Orang tak fokus nak dengar Quran pun. Tapi kita suka mainkan Quran masa, contoh lagi senang macam ni. Budak rehat, kring, bunyi oceng rehat kat sekolah kan, buka Quran. Adakah itu penghormatan yang besar pada Quran? Tidak. Orang yang beriman takkan buat macam tu. Sebab budak tak dengar Quran tu pun, budak pergi makan nugget, makan hotdog, nasi lemak, sembang-sembang dengan kawan juga, cikgu pun tak dengar. Cikgu buat apa dalam ofis masa tengah-tengah rehat ni? Cikgu meniaga jual kain dalam ofis tu. Mana ada dengar Quran? Cikgu sorry lah, saya pun cikgu dulu, saya tahu apa cikgu buat dalam ofis. Kan? Kadang-kadang guru WhatsApp satu hari, jual dia satu hari. Yang tak ada pengetua lah. Tapi masa tengah-tengah rehat tu buka Quran. Apa tujuan Quran tu dibuka? Just kosmetik saja. Just nak bagi nampak sekolah kita sekolah beragama. Tapi itu bukan agama, itu kulit agama saja. Tak ada langsung konten pada agama. Itu yang orang Arab musyrikin buat. Dia buat bising dekat pasar, tak bagi orang dengar Nabi baca Quran. Kalau kita hari ni masuk dalam kereta, nak berbual-bual dengan kawan-kawan, jangan buka Quran. Kalau nak buka Quran, biar fokus betul-betul pada ayat. Dalam kereta tu tumpu pada ayat tu, bincang dengan kawan. Yang ni Quran kata macam ni. Oh, alif lam mim tadi macam mana? Maksud apa? Lepas tu zalikal kitab. Bincang, kalau buka Quran untuk nak fokus bincang, okey tak apa. Tapi janganlah buka Quran kalau just nak bagi nampak macam kita ni tak, bukan macam itulah. Kita hari ni ramai orang macam tu. Tak menghormati Quran yang dipasang. Sorry lah untuk cakap perkara tu, tapi ramai orang-orang kita buat. Okey, itu antara syarat. Syarat ni secara umumnya syarat Quran sebagai mukjizat ialah mesti orang tu menentang. Kalau kita cakap sehala dia tak ada orang tentang, dia macam tak ada bukti yang Quran tu betul. Dia mesti ada orang argue dan Quran lawan. Betul. Kan? Okey, kemudian dalam Quran tu pula apa dia teknik-teknik mukjizat yang Allah persembahkan? Okey, boleh tengok pada muka 35 tu. Antaranya ialah Quran, di antara mereka ada yang membincang, di antara para fuqaha, para ilmuwan Islam, mereka ada menulis tentang kaedah tu, memusatkan perhatian pada masalah pengkhabaran Al-Quran tentang hal-hal yang ghaib. Ini teknik mukjizat Quran. Mukjizat Quran ialah dia cerita benda-benda yang ghaib yang belum berlaku. Berani tak Quran cerita? Berani. Kita mana boleh cakap confirm malam ni kau kalah main bola. Tak berani kita kan. Kita tak tahu menang kalah. Quran dengan beraninya sebut telah dikalahkan bangsa Rom di negeri yang terdekat dan mereka yang sudah kalah tu akan menang kembali. Kan. Allah sebut Rom akan kalah dengan Parsi. Lepas kalah tu dia akan segera bangkit untuk menang balik. Surah Rom ni surah Rom, Ghulibatir Rom. Ini surah tentang Allah cerita tentang Ghulibat. Ghulibat ni maksud dia telah dikalahkan Rom oleh Parsi. Allah tak sebut Rom akan kalah dengan Parsi. Allah cuma kata dikalahkan Rom. Rom kalah. Sebab Allah tak mention orang Parsi? Sebab tak penting Parsi tu, yang penting Rom. Rom ni apa sifat dia? Sampai hari ni apa sifat orang Rom hari ni? Mereka ni bangsa yang kuat dan cepat bangkit bila dia jatuh. Rom. Allah puji dia dalam Quran tak ada surah Melayu tau. Ada surah Melayu dalam Quran. Surah Al-Malayu ada dalam Quran. Tak ada surah Melayu dalam Quran. Tapi surah orang putih, surah Rom ada. Allah pernah puji bangsa Rom yang agama dia agama Nasrani ni. Allah pernah puji mereka. Mereka ni bangsa yang kalau kalah cepat balik bangkit. Dan orang yang ambil pedoman tu mereka ni bagus. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang bukan Islam kerana nak bagi tahu bukan Allah nak angkat akidah mereka, tak. Allah nak puji sifat-sifat baik yang ada pada mereka. So asingkanlah kebaikan yang dia buat dengan akidah yang dia anuti. Asingkan. Tengok kebaikan yang dia ada. Rom kan, bangsa tu. Tengok dulu Jerman pernah kalah kan. Jerman ni bila kalah perang dunia kan, dengan sebiji kereta dia bangkit balik. Tengok macam mana. Jadi dia bangkit balik Rom. Macam Jerman bangkit balik. Sebiji kereta je, dia cipta kereta, sebiji kereta, habis ekonomi dia naik balik, dia bangkit balik cepat-cepat. Jerman kan. Orang Rom kan tu. Siapa dia bangsa yang cepat balik bangkit bila kalah? Bila musnah ke bila kalah, siapa bangsa cepat balik bangkit? Jepun pun cepat bangkit. Jepun kan.
Oh, masa tsunami, mate. Tsunami tu, lepas kena tsunami tu, berapa lama dia perlukan untuk pulihkan balik negara dia? Sekejap je Jepun. Sekejap. Kalau jalan dia rosak kan, berapa lama dia baiki jalan tu? 1-2 hari je. Kita berapa lama? 4 tahun tunggu pilihan raya. Pilihan raya habis. Kita Jepun 2-3 hari je dia masa nak baiki jalan yang rosak. Dia punya tsunami, hentam tsunami, bangkit cepat, dia bina balik negara dia. Kita kadang-kadang tak jatuh tapi tak bangkit-bangkit. Tu kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mukjizat Quran dengan cara ceritakan orang-orang Rom yang akan bangkit. Betul, lepas tu mereka perang balik dengan Parsi, dia kalahkan Parsi dengan kekalahan yang sangat memalukan. Parsi malu kalah balik dengan Rom. Mula-mula dia Rom kalah, dia perang sekali lagi, Parsi pula kalah. Allah sebut lama dalam Quran. Maknanya mukjizat tak? Ini betul-betul mukjizat. Maknanya kalau ini kes yang benar berlaku, masa sebut belum berlaku. Lepas sebut, lepas tu dia berlaku kan? Ada tak alasan untuk orang tak percaya hari akhirat yang belum berlaku? Waktu tak ada alasan. Sebab ada banyak bukti benda yang belum berlaku dan dah berlaku. Dan Quran setelah sebut benda tu semasa dia belum berlaku. Seperti contoh yang ni lah. Dan ada banyak lagi perkataan-perkataan dalam Quran yang bermukjizat. Seperti yang kedua tu dia kata tentang susunan kalimat. Susunan kalimah-kalimah tu bermukjizat. Ni jadi antara mereka ada yang memusatkan ataupun ada yang menumpukan perhatian untuk tulis bab dalam Quran tentang apa hikmah Allah susun satu dalam Quran kan. Allah kata wa atuzul qurba fil yatama wal masakin wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkan apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kepada siapa? Yang pertama kepada qurba, kaum kerabat dulu. Lepas tu yatama wal masakin. Kenapa Allah sebut kaum kerabat dulu? Lepas tu anak yatim, orang miskin. Kenapa? Sebenarnya ada hikmah. Ada hikmah sebenarnya. Ada makna tak kalau kita sedekah pergi Palestin, pergi ke Burma ke, pergi ke Kemboja ke? Padahal kaum kerabat kita, mak kita kat rumah tak makan. Macam mana? Alhamdulillah tak? Kalau kita dah pastikan mak kita ada makan, kalau tak makan sekarang pun adik-adik lain boleh bagi, akan datang boleh bagi semua kan. Nak bagi kat Palestin, nak bagi kat mana-mana tak apa dah. Tapi kaum kerabat, sepupu kita, adik kita, abang kita, anak buah kita baru meninggal, adik kita baru meninggal. Ada anak 5-6 orang. Tengah tergonang-ganting kat rumah, nak jaga anak yatim, nak hantar anak yatim ke, nak hantar kat mana? Tak ada duit, mak ayah tak sediakan, arwah tak sediakan duit. Kita pergi hantar sumbangan sampai ke Kemboja ke mana kan. Kaum peraga Terbengkalai. Apa tak macam tu? Tak. Sebab tu Allah sebut kaum kerabat dulu. Lepas tu yatama, anak yatim pula. Kenapa bukan orang miskin dulu? Anak yatim tak mesti mereka miskin. Anak yatim ada yang kaya. Kadang-kadang anak yatim ni dia tunggu cukup umur untuk dia mewarisi kekayaan ayah dia, arwah ayah dia kan. Dia tak miskin anak yatim ni, ada yang tak miskin. Lepas tu Allah sebut wal masakin, orang miskin. Kenapa anak yatim dulu orang miskin? Saya sebut kan, miskin kasih sayang lebih afdal kita jaga daripada orang miskin harta. Miskin harta is okay, boleh nak survive. Dia cuma miskin harta, tapi mak ayah ada, kasih sayang tu ada, attachment ada. Anak yatim ni hilang kasih sayang. Kasih sayang tu lagi penting daripada duit. Allah sebut yatim dulu. Jadi susunan ungkapan tu pun dikaji oleh para ulama. Kenapa solat lepas tu baru zakat? Kenapa lepas zakat lepas tu ini? Kenapa? Susunan hikmah tu semua ada hikmah yang tersendiri. Dan ada banyak lagi mukjizat Quran yang Al-Quran telah ketengahkan dalam penghayatan. Kalau kita betul-betul melihat kepada Al-Quran itu, kita akan dapati benda-benda ni memang banyak dalam Al-Quran. Okey, kita tengok tadabbur. Sambung kita tafsir surah pada surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 12. Pada kelas kita yang lepas kita dah lihat ayat 9 kan. Sekarang ni ialah fasa Allah sedang menerangkan tabiat golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga, iaitu orang-orang munafik. Setelah Allah terangkan siapakah dia orang-orang yang muttaqin,
Kemudian Allah terangkan siapakah dia orang-orang yang kufur. Dan sekarang ini, mula daripada ayat yang lepas, Allah sedang terangkan kepada kita semua siapakah dia orang-orang yang munafik. Bermula daripada ayat yang keberapa yang lepas, kan? Ayat yang ke-8. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebahagian manusia yang mana mereka ni rajin cakap, buat tak? Cakap pandai. Dia cakap apa? Apa isu yang dimainkan? Dia isu yang memainkan isu agama, iaitu isu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tak beriman pun. Allah start daripada ayat 8 sampai ayat 9, Allah terangkan tentang siapakah dia orang yang ketiga ni, iaitu orang-orang munafik yang paling bahaya berbanding orang-orang yang kafir. Orang yang munafik lagi bahaya. Dalam negara ni kita sensitif dengan orang apa? Orang kafir ke orang munafik? Dalam negara kita ni. Kita banyak sensitif pada orang kafir, kan? Sebenarnya orang munafik lagi bahaya. Sebab sukar untuk dikenal. Okey. Allah sambung pada ayat yang ke-10, fi qulubihim marad. Ada. Eza dah. Tak nak keluar. Boleh touchscreen. Dah. Okey. Ni ayat dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Okey, kita tengok macam mana Allah berbicara pada kita semua. Sekarang ni tengok yang kolam merah dulu. Fi qulubihim marad. Ini kaedah bahasa ni, kaedah bahasa Arab yang kalau ikutkan kaedah ni dia taklah salah, tapi dia macam menyanggahi kebiasaan bahasa Arab tu berfungsi. Macam kita juga. Kita kata ke sekolah saya pergi ke saya pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah, lebih tepat kan? Di library itu saya membaca ke saya membaca di library? Saya membaca di library, di perpustakaan, kan? Tak ramai orang yang buat kaedah di library itu saya membaca. Di akrab itu saya belajar. Di akrab saya belajar. Ke akrab saya pergi, tak? Saya pergi akrab tadi, tu biasa orang buat. Saya pergi akrab. Belajar. Biasa buat macam itu. Sepatutnya ayat ni kan, dia mesti al-maradu fi qulubihim. Itu yang paling betul. Kaedah yang tepatnya ialah al-maradu fi qulubihim. Ada penyakit dalam hati dia. Betul. Ada penyakit dalam hati. Kan? Baru kaedah yang tepat. Kaedah yang kita boleh bincang. Isim, fi'il, apa-apa dia punya mubtada' macam mana kan. Bincang macam itu. Tapi Allah kata dalam jantung hati mereka ada penyakit. Allah kata macam ni. Fi qulubihim maradun. Patutnya yang biasa al-maradu fi qulubihim. Biar Allah kata fi qulubihim maradun. Kenapa? Sebab ni Allah ni sekarang ni nak fokus kepada lokasi penyakit yang paling bahaya. Ya Allah sebut kat mana lokasi tu? Ni dalam hati. Penyakit apa yang paling bahaya? Penyakit hati adalah penyakit yang paling bahaya. Kaedah Allah nak angkat penyakit ni sebagai penyakit yang paling bahaya ialah Allah sebut nama lokasi dia awal dan menyebut penyakit tu kat ujung. Lokasi dia tu Allah sebut dalam hati. Maksud penyakit apa paling bahaya? Penyakit hati ialah penyakit yang paling bahaya dalam dunia ni. Kanser ke, penyakit jantung ke, sakit COVID ke, tak lebih bahaya daripada penyakit hati. Sebab penyakit hati bahaya? Dia sihat. Nampak dia sihat, segar bugar, tapi dalam hati dia sarang dengan apa? Dengki, hasad, kekotoran kan. Cuba tengok surah apa
Penyakit hati Firaun. Nak tengok sakit hati Firaun macam mana? Okey, cuba tengok surah jap. Kalau tak salah saya surah apa ni? Okey, ni ialah penyakit hati yang ada pada Firaun. Penyakit hati ni dia akan menghalang banyak benda-benda yang lain daripada berfungsi. So tengok surah An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Ni Firaun punya cerita ni. Firaun dia yakin tak Nabi Musa ni betul? Sebenarnya Firaun kan, dia cukup yakin Nabi Musa ni orang yang betul. Dia cukup yakin Nabi Musa ialah rasul utusan Tuhan. Dia yakin, bukan dia ragu-ragu, dia yakin. Dia yakin. Kenapa dia yakin? Sebab Quran kata Firaun yakin. Soalan besar dia adalah kenapa dia lawan? Kenapa dia lawan? Saya nak bagi bukti orang Yahudi ni sebenarnya dia yakin tak Rasulullah ni orang yang betul? Dia yakin Rasulullah orang yang betul, Rasul yang betul dan bawa wahyu yang betul. Dia yakin. Cumanya apa yang menghalang dia daripada beriman dengan Rasulullah? Penyakit hati ni. Cuba tengok Fir'aun apa penyakit dia. Dia punya keyakinan tu sampai Allah kata apa? Wajahadu biha wastaiqanatha. Ayat 13 dan 14 surah An-Naml ayat 13 dan 14. Cuba tengok ayat 14 terus. Wajahadu biha wastaiqanatha. Wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Apa maksud dia? Lepas dia nampak Nabi Allah Musa datang bawa konsep kefahaman Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam kan, seluruh alam. Firaun tengok bukti-bukti yang Nabi Musa bawa. Ni dia sungguh-sungguh nak lawan, padahal pada masa dia lawan tu ni wastaiqanatha. Telah datang, telah masuk dalam hati Firaun itu satu keyakinan yang mendalam betulnya kebenaran yang Nabi Musa ni bawa. Allah kata wastaiqanat ni istaiqana ataupun ni apa perkataan ni ya qana ni maksud dia apa? Ya qana. Ni bahasa Arab bukan bahasa Melayu yakin. Yakin tu bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Ni ya qana ni yakin. Istaiqana maksud dia keyakinan tu telah masuk meresap dalam diri mereka. Firaun dan orang keliling tu yakin betul ni Musa ni memang rasul betul ni. Persoalan besar ni adalah kenapa dia lawan? Dah tahu betul lah kenapa dia lawan. Kenapa Firaun lawan? Sebab penyakit ni. Penyakit apa? Sakit jantung ke, kanser ke, sakit otak? Sakit hati. Dia sakit hati sebab Musa bakal ambil kedudukan dia, bakal rampas, bakal memusnahkan impian dia untuk jadi raja, jadi Tuhan, untuk tipu orang Mesir kan. Dan Musa akan ganggu kepentingan tu. Jadi walaupun dia dah beryakin, dia tetap lawan juga sebab penyakit hati. Hari ini ada tak orang yang dia tahu dah benda ni salah, tapi dia lawan juga benda yang salah tu. Dia tahu dah orang ni salah, dia bela juga kesalahan tu. Ada tak ini? Ada kan? Dia cakap orang politik kan. Tak tahulah siapa pun. Cuba tengok lawyer kan, lawyer. Anak guam dia, cik, saya ni nak ambil cik jadi guam saya. Saya salah cik, saya memang langgar orang tu. Tapi light merah saya langgar. Terlanggar orang pula. Tapi cik, kalau saya kalah kes ni, saya lesen kena gantung, habis saya dekat saya ni. Ada cara tak boleh bagi saya menang cik? Lawyer tengok apa nak bayar saya? Adalah syarikat saya akan bagi kan. Okey, macam ni lah. Kita buat macam ni kita boleh menang. Lawyer tu tahu tak anak guam ni salah? Tahu kan? Kenapa dia bela juga? Tu sakit apa tu? Sakit hati. Perangai siapa?
Bagus. Perangai Firaun tu ada dalam hati dia. So Firaun tu dia watak dia menjelma setiap tahun dalam bentuk orang pada orang-orang yang lain. Seperti mana Nabi pernah sebut Abu Lahab ni Firaun hadhil ummah, Firaun umat hari ni, macam itulah hari ni. Ada tak Firaun? Ada. Watak dia tu ada pada ramai orang walaupun dia bukan Firaun tapi watak Firaun tu ada pada diri dia. Syaitan ni kan. Tapi jangan salahkan syaitan dulu, salahkan diri sendiri dulu. Okey, dalam hati dia ada penyakit. Penyakit ni bahaya ni sebab dia akan menghalang kita daripada berpegang kepada kebenaran setelah tahu benda tu benar. Penyakit ni bahaya. Okey, jadi lokasi dia fi qulub, Allah utamakan fi qulubihim sebab dulu pun Allah pernah sebut dah khatamallah ala qulubihim kan. Allah telah menutup ni panca indera yang paling penting. Yang pertama sekali Allah sebut ialah qulub, jantung hati kita, dalam hati kita. Jadi fi qulubihim, lokasi yang paling penting penyakit tu ada ialah dalam hati mereka. Jadi Allah, kemudian Allah dia menakirahkan perkataan maradun. Maradun ni bukan fi qulubihim al-maradu. Alif lam tak ada. Dia nakirah, maradun tanpa alif lam. Makna besar dia apa? Makna besar dia. Maknanya penyakit tu bukan tertentu, bukan satu penyakit yang khusus, tak. Penyakit tu luas, banyak. Dia bukan penyakit itu. Sebarang penyakit. Dia macam apa? Penyakit yang banyak. Semua jenis penyakit. Maknanya, maradun tu, kita boleh senaraikan apakah dia penyakit-penyakit hati. Apa dia? Sombong. Lagi apa? Dengki ataupun hasad. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Lagi apa? Tamak. Tak senang tengok orang buat baik. Apa penyakit tu? Dendam, riak. Penyakit tu body dia sihat, tapi dalam hati dia tak saja nak buat baik itu kan. Dia pantang nampak orang buat baik, orang sedekah kan, menunjuk orang lah tu. Dia pula tolong tafsirkan niat orang tu kan. Apa penyakit ni? Sakit hati tengok orang buat benda. Dia tak nak iktiraf kebaikan yang orang buat. Penyakit ni bahaya. Walaupun dia sihat, segar bugar, dia punya berat badan sama dengan tinggi, dia punya apa tu? Apa nama dia? BMI dia cantik. Tapi kalau penyakit ni banyak, dia bakal disumbat dalam neraka Tuhan. Kan? La yadkhul jannah man qama fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Takabur. Takkan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam hati dia penyakit kibrun, takabur. Ya? Samalah mengadu domba. Mengadu domba tu penyakit apa? Ribah ke apa mengadu domba? Kan? Ribah, dia mengadu domba kan? Kawan tu cerita dekat A ni. Lee, aku nak ngadu sikit dengan kau lah. Aku sakit hati sikit dengan kawan dia seorang ni, dia dah buat aku macam ni. Oh ke? Dia memang macam tu lah. Kau jangan aku pun dia buat macam tu juga. Dia dengan orang tu ngadu kat dia kan. Dia pun baik dengan orang tu. Dia memang macam tu. Dengan aku buat macam tu juga. Sabar-sabarlah sesama kita Lepas tu dia pergi jumpa orang tu. Dia kata apa? Kau tahu B cakap apa dengan kau? Dia kata kau macam ni. Tadi dia sebagai pusat pengaduan. Orang respect dia. Orang mengadu kat dia, luahkan perasaan, keluarkan isi hati kat dia, cakap pasal kawan tu. Boleh bagi nasihat sikit kat saya tak? Saya bagi nasihat. Sebenarnya saya bukan macam tu kat dia. Sabarlah, kita sama sabar lah. Macam baik je. Sekali besok dia jumpa kawan tu, kau tahu dia kata apa kat kau? Dia kata kau macam ni. Tu, ngadu domba. Teruk tak? Teruk tu. Penyakit tu ada pada Yahudi je lagi dia tengok. Ya. Daripada mana datang cakap kata-kata mengatakan seorang lawyer itu dia sebelah ke syurga sebenarnya. Apakah itu datang ke hadis atau orang cakap saja? Tak, dia bukan hadis. Dia lebih tepat sebenarnya Nabi sebut itu pada bab kepimpinan. Menjawab jawatan pemimpin ni sebelah kaki neraka, sebelah kaki syurga. Nabi masa nak bagi Abu Zar, Nabi tak lantik Abu Zar sebagai pemimpin kan. Nabi kata ya Abu Zar, innaka dha'if. Abu Zar, engkau dha'if dalam kepimpinan. Kepimpinan ni benda berat kan. Jadi kalau tak mampu nanti kau tak boleh, nanti kau masuk dalam lembah neraka yang dahsyat. So Nabi warning.
Hadis-hadis lain yang sebut pasal lawyer ni bukan lawyer, dia tak cakap lawyer, tapi Nabi sebut tentang orang yang membela lah. Dia akan bagi ada dua orang sahabat, yang seorang ni dia pandai bercakap, yang seorang ni tak pandai, dia macam gagap-gagap sikit. Nabi putuskan hukuman, dia ada pertikaian isu tanah. Nabi dengar dua-dua hujah, Nabi pun bagi hak kebenaran pada kawan seorang ni kan. Sebab apa? Sebab dia ni lancar bercakap. Dia al-hinna bi hujjatin. Dalam hadis sebut dia al-hinna bi hujjatin. Dia pandai cakap. Nabi sebut pada dia, kalau aku salah bagi hak kebenaran pada engkau sedangkan engkau salah, sebab kau pandai cakap, pandai berhujah, aku bagi pada engkau. Yang kawan ni dia mungkin dia betul tapi tak pandai cakap. Nabi nampak macam salah, macam gagap, macam salah je ni, macam bohong je kan. Aku tak bagi kat dia, aku bagi kat engkau. Kalau engkau sebenarnya orang yang salah, Nabi kata kau bukan dapat kebenaran, kau dapat potongan daripada api neraka daripada aku. Itu hadis secara umumnya nak bagi tahu pada semua orang yang sedang membela, hakim tak terlibat. Hakim yang bertanggung hukum tak terlibat. Tapi awak yang tengah berhujah untuk anak buang awak yang terlibat. Kalau awak tahu dia salah, awak bela juga. Hakim yang bagi putusan, hakim tak salah. Yang salah siapa? Abang-abang lawyer yang tolong bela orang yang salah. Dia akan berhadapan dengan Tuhan sebab dia bela satu kesalahan. Okey. So banyak sifat-sifat ni. Okey, maradun ada banyak. Contoh dia. Sebab tu Allah dia nakirahkan, dia tak ada alif lam depan tu, tak ada alif lam, dia maradun saja. Fazadahumullahu marada. Lihatlah kesan bila mana orang itu dah ada banyak penyakit hati ni, Allah tambahkan lagi penyakit dia. Kenapa Allah tambahkan lagi? Ni satu bentuk istidraj ni. Allah tambah lagi. Sebab apa? Allah menyampah untuk dia bertaubat. Allah bagi nikmat lagi. Kita kan, kalau kita buat satu kesalahan, tiba-tiba je macam dapat musibah ataupun baru nak main rasuah sikit 1000 dah kantoi SPM dah tak datang kau. Syukurlah kepada Allah sebab Allah sebenarnya sayang kepada kita. Kalau sampai tahap kita main rasuah 1000 tak kena tangkap, lepas. Main rasuah lagi tak kena tangkap, lepas. Sampai kaya kita. Sampai kaya. Makan duit rasuah je kaya. Itu tanda apa sebenarnya? Saya tak tahu tanda apa lah, tapi ada tanda Allah bagi ni. Zadahumullah, Allah bagi lagi penyakit tu, biar kita kaya, biar kita makin bertambah nikmat, biar kita sihat. Sebab apa? Kalau Allah timpakan musibah, nanti kita taubat. Tuhan tak nak kita taubat. Tuhan menyampah, meluat tengok kau bertaubat. Baik kau kekal macam ni lagi bagus. Kalau macam tu tahap, bahaya. Bahaya, kena hati-hati. Kita dapat nikmat banyak-banyak ni kan. Lepas kita beribadah kepada Allah ke, lepas kita buat satu bentuk kemaksiatan. Kalau lepas buat maksiat, makin bertambah nikmat, jaga. Baik-baik, hati-hati. Kalau lepas taat, Allah bagi nikmat, mungkin ada sebab lah Allah bagi nikmat, so kita syukur ke apa. Tapi kalau kita tengok ni, kita tak semayang sekali je, dapat untung lagi banyak. Sekali tak semayang. Kalau zuhur tak semayang, tambah kaya lagi. Dan jaga-jaga. Kadang Allah tambahkan lagi nikmat sebab Allah benci kita bertaubat. Dan Allah kata, bukti Allah benci tu Allah kata, walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Allah walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ni bahasa babiah ni. Ni bahasa babiah. Bahasa sebab. Sebab apa Allah nak letak dalam neraka? Sebab dia telah tipu diri dia sendiri. Yakdzibun. Dia telah tipu diri dia sendiri. Kenapa tipu diri sendiri? Sebab dia dah tahu ni benda tu benar. Dia tahu Nabi Muhammad buat benda yang benar. Kenapa nak nafikan lagi? Dia telah tipu diri dia sendiri. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dia telah menipu diri dia sendiri, bukan dia tipu Allah, tapi dia tipu diri dia sendiri. Ramai tak orang yang tipu diri sendiri? Ramai kan. Saya, tuan-tuan semua terlibat dengan jenayah-jenayah ni kadang-kadang kan. Tipu diri sendiri. Ramai. Okey. Antara bentuk penyakit hati yang bahaya ialah yang ni. Penyakit hati yang keras untuk beribadah, tak menangis masa membaca Al-Quran, solat. Tak menangis ni berarti dia tak merasai, tak menjiwai apa yang dia baca. Masa solat, masa baca Quran. Ni penyakit yang paling berbahaya sebenarnya. Hati keras. Tak rasa pun apa yang dia baca. Kan? Kalau dia berusaha tak apa. Dia baca Quran tak rasa kan? Ya Allah, kenapa aku tak rasa ni? Dia pun insaf, pergi banyak lagi ke bahasa Arab ni, tak apa. Tapi dia suka baca, dia biar tak tahu, dia suka macam tu. Cuba tengok ni surah Az-Zumar ayat 22. Allah jelaskan kenapa orang yang macam ni. Kita tengok dalam Quran.
Yang ni nota ni ada kan? Nanti boleh tengok dalam Quran. Dalil tentang penyakit paling bahaya, penyakit hati yang paling bahaya ialah bila mana kita baca Quran tak rasa apa-apa. Solat tak rasa apa-apa. Subhana rabbiyal azimi tak rasa apa-apa. Subhana rabbiyal a'la tak rasa apa-apa. Oh, tu penyakit bahaya sebenarnya. Jangan pandang orang Yahudi. Pandang siapa? Diri kita sendiri. Tengok macam mana kita. Nak rasa macam mana? Pergilah membaca tafsir rukun-rukun qauli dalam solat. Kenapa Allah kata Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam? A'zam besar juga, kenapa Akbar, bukan A'zam? Dikaji yang tu. Doa iftitah, apa makna-maknanya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah. Kaji makna-makna je kan. So proses tu mungkin lama. Tak apa, dalam proses itu pun Tuhan dah rahmati dah. Tak apa. Mudah-mudahan. Tetapi nak memahaminya betul-betul sampai boleh menangis seperti para sahabat bukan kerja yang mudah. Allah rahmat, dalam proses itu pun Allah bagi dah kasih sayang Allah. Tak apa. Pelan-pelan kayu insya-Allah. Okey. Tanda dan kesan hati keras ialah lemas dalam beribadah. Dia kalau solat dia nak cepat habis. Ada tak kita solat cepat habis? Ada tak? Dia kalau dah dengar azan, dah azan pula. Ada pula tu. Dah azan pula kan. Yahudi kalau nak solat, Allah kata apa? Mereka bangun untuk solat dalam keadaan apa? Kusala. Mereka bangun solat, bangun dengan cara yang malas. Kalau kita ada penyakit tu, malas ni nak solat, kita kena insaf kat diri kita. Kenapa aku malas nak solat? Kena insaf kat diri tu, kena kaji. Kenapa aku malas nak solat? Apa selama ni yang menjadikan aku rasa malas nak solat? Kenapa? Dengar-dengar azan, dah azan pula. Kan? Allah, azan baru nak pergi shopping. Kenapa ada perasaan macam itu? Ini bukan cakap dekat tuan-tuan tak, cakap kat diri sendiri dan kita semua nak ambil sama-sama jalan kan. Okey. Jadi kalau solat nak cepat habis, malas, ni disebut dalam surah At-Taubah ayat 46 Allah sebut perkara ni. Dan amalan yang melembutkan hati ialah ada satu teknik. Macam mana kita nak lembutkan hati kita yang rasa macam tak feel, tak merasai betul-betul ibadah. Cara dia ialah bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Apa dalil ni? Saya lupa nak tak dalil ni. Apa dalil dia? Kalau kita rasa nak kebaikan tapi tak dapat kebaikan tu. Kan apa yang Allah sebut dalam surah apa tu? Surah ni. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu surah apa? Terlupa kat dalam ni. Wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang rajin memberi dan bertakwa, memberi itu dengan ikhlas. Wa saddaqa bil husna, kemudian dia rajin membenarkan kebaikan orang lain. Allah fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan dia jalan kesenangan, jalan iman yang dia pilih. Cara dia ialah a'ta, satu dia a'ta ni ialah memberi kan. Memberi bersedekahlah a'ta dan juga wattaqa, bersedekah dalam keadaan yang ikhlas. Yang kedua, dia saddaqa bil husna. Nampak orang lain buat kebaikan, iktiraf kebaikan dia buat. Tengok kawan kita dah sapu sampah lah, kita tak hanya macam dia. Dia rajin, bagus ni. Terpuji kebaikan, iktiraf kebaikan yang orang buat. Masya-Allah, dia tengok dia baca Quran pagi-pagi subuh tu, cara dia baca Quran tu betul-betul membaca. Puji kebaikan yang orang lain buat. Cara ni kalau kita buat, Allah kata fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia untuk dapat permudahkan kebaikan yang dia pilih. Pergi belajar ke akrab bahasa Arab, nak dapat lah. Macam nak buat berapa tahun tu tak dapat. Macam nak buat? Bersedekah dengan ikhlas. Sedekah ni okey lah. Nak capai makam yang ni susah. Macam makam ikhlas. Sedekah ikhlas ni sedekah yang tak minta apa pun, walaupun terima kasih ke orang mungkin tak nak. Tak nak. Dia sedekah kat orang kan. Ni saya bagi 1,000 ringgit kat awak ni, doakanlah saya. Doa tu dia tak nak. Doa tu dia tak nak. Surah apa?
Surah Al-Lail. Ni surah Al-Lail surah Al-Lail. Surah yang tu surah Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sedekah yang tak nak apa-apa pembalasan dan juga syukur, tak nak terima kasih pun tak nak. Kalau sedekah kat orang tu ambil sedekah je lari kan, tak cakap terima kasih. Dia kisah ke? Gasak kau tak cakap terima kasih kan. Dia tak peduli, tak cakap terima kasih pun tak apa. Allah kata wala syukura, tak cakap terima kasih pun orang tak peduli. Sebab dia nak apa? Dia nak wajhillah, nak redha Allah semata-mata. Kan? Buat kenduri sebab nak pergi haji, jamu orang makan. Tuan-tuan semua, saya nak pergi haji, doakanlah ni saja pun makan ni. Dia nak tak orang doakan dia? Dia nak kan? Please lah doakan saya kan. Dia nak orang doa kan? Orang yang betul-betul sedekah, dia buat kenduri bagi orang makan. Sebab apa buat kenduri ni? Tak, sebab nak pergi makan, makanlah. Dia tak teringin pun nak cakap, saya nak pergi umrah, doakanlah. Dia tak teringin pun nak cakap. Sebab apa? Sebab dia harapkan bantuan Tuhan lagi afdal daripada cakap orang. Ke orang lagi afdal tolong kita daripada Allah? Allah lagi afdal, tak apa nak minta tolong orang. Mak kita sakit kat rumah, sakit kronik kat rumah kan. Jadi kita tahu sedekah kat orang ni, minta orang doakan afdal bagi sedekah kat orang. Dik, nak ambil sedekah ni dik. Kenapa? Abang tengah sakit kat rumah, doakan dia nak tak doa orang tu? Dia nak doa orang tu. Kalau orang tu tak ada pun Allah ada tak Allah? Allah bersemukan mak dia tak? Allah bersemukan. Kenapa nak doa orang tu? Orang yang sedekah yang bagus, dik ambillah sedekah ni. Sebab apa bang? Ambillah sedekah pakailah. Dah lah, cukup lah. Kenapa nak dia tahu kenapa? Tak cukup Allah tahu. Okey tak buat macam tu? Susah kan? Nak sebut juga kan? Dik, please saja doakanlah dik kan. Nak kan ustaz, anak saya nak SPM ustaz, doakanlah. Nak ustaz doakan kan? Kenapa nak ustaz doakan? Tak juga ke Allah tahu? So nak capai makam ni bukan mudah. Bukan mudah. Ya. Hutang. Dan sebagian bab hutang lebih utama. Contoh, nak pergi umrah kan? Ada hutang 3,000 kat kawan. Mana lagi afdal? Pergi umrah ke bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu, lebih afdal. Saya dah sebut sebelum ni kan, bayar hutang dulu. Melainkan minta izin kat kawan tu. Li, aku ada hutang kau berapa ribu, 3,000 dia. Tapi aku dah ada satu peluang lagi umrah ni. Ni je peluang yang ada kan, ada duit sikitnya. Duit kau nanti aku kemudian kan tahun depan aku akan bayar langsung bulan-bulan. Boleh tak? Tak boleh, bayar hutang aku dulu. Boleh pergi umrah tak? Tak boleh pergi umrah, bayar hutang dia dulu. Okey, seterusnya. Dah. Okey. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala tadi Allah terangkan konsep orang yang munafik. Sekarang ni Allah, kalau konsep awak tak faham, Allah bagi contoh dialog pula. Allah bagi contoh dialog. Kan? Apa contoh dialog orang munafik? Iza qila. Siapa yang biasa baca bahasa Arab dia tahu. Bukan ni bukan wa iza qalu ke qala tak. Allah kata qila. Qila. Dikatakan. Sebenarnya ada orang yang berkata. Yang berkata ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi berkata kepada orang munafik zaman Nabi ni. Tapi Allah buang nama sahabat tu, Allah kata qila. Apabila dikatakan, sebab apa? Nak bagi tahu siapa pun yang kata dulu ke, lepas Nabi wafat ke, sekarang ke, inilah perangai orang-orang munafik. Kalau kau kata macam ni, inilah jawapan dia. Kalau kau kata kepada orang munafik, la tufsidu fil ard, inilah jawapan dia. Nanti kita akan buktikan. Apakah bukti jawapan ni masih lagi wujud hari ini? Membuktikan bahawa siapa pun yang kata, bukan sahabatnya, kalau kau kata hari ini pun jawapan macam ni, tu contoh dia. Allah sebut sekarang ni, iza qila, bila kau katakan. Okey, sebelum tu tengok ni iza. Apa beza iza dengan in? Beza iza dengan in. Iza jika, in pun jika juga kan? In maksud dia apa? Jika lah. Iza pun jika juga. Kenapa dalam ayat ni Allah tak kata wa in qila. Allah kata iza qila. Iza qila. Ada satu contoh yang jelas
Okey, iza hadara ahadakumul maut. Saya suka guna contoh ni sebab dia ada dua perkataan. In taraka khairanil wasiyah. Satu Allah kata iza hadara ahadakumul maut. Yang kedua in, jika datang kematian, jika ada harta. Ni jika ada harta. Yang ni apa ayat sebelum dia? Kutiba alaikumul. Ni kutiba alaikumul apa ni? Kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut. Ni kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kan? Apa maksud? Kenapa ni iza, yang ni in? Kenapa? Mati tu pasti tak? Jika datang kepada kamu kematian, mati pasti tak? Pasti. Tapi orang yang mati tu, adakah kita boleh pasti dia ada harta? Tak pasti kan? In. Jika nak gunakan jika kalau pasti benda tu akan berlaku, iza. Kalau tak pasti, ada harta ke tak ada harta? Cuba tengok dia ada harta tak ke rumah dia. Kalau ada harta kena wasiat. Kalau tak ada harta tak payahlah. Adakah semua orang yang mati banyak harta? Orang akrab iyalah. Adakah semua orang yang mati banyak harta? Tak semestinya. Ada orang mati selai sepinggang. Macam Dul dengan Mina. Banyak harta tak? Dul dengan Mina. Banyak harta tak? Tak ada. Mina mati dulu, Dul mati dulu. Kan? Mina dengan Dul tak ada harta. Sebab tu dia cari. Sekarang ni tak semua orang yang mati ada harta. Jadi Allah, kalau tak pasti, in. Kalau pasti, iza. Okey, sekarang ni iza qila ke in qila? Iza qila. Maknanya Allah pasti tak? Sangat pasti. Kalau kau cakap macam ni, inilah jawapan dia orang. Pasti. Okey. Jika ni pasti ni, jika dikatakan kepada mereka, lahum, kepada mereka, apa yang kita kata? La tufsidu fil ard, jangan rosakkan bumi. Okey, jangan rosak ni, rosak apa? Dalam Quran ada dua rosak. Dalam Quran ada dua tentang rosak ni, ada dua. Satu fasad. Fasad dalam fasad, apa maksud fasad? Fasad rosak. Kadang-kadang fasad ni digunakan untuk perkataan salah. Salah kan? Ada satu orang syekh tu, Syekh Said Kamali, dia pernah dengar bacaan Muwatta' satu orang syekh lain. Dia baca teks Muwatta' kan, dia dengar perkataan ada yang salah, dia kata salah ni. Fasad hazar, dia kata. Cetakan ni salah. Walaupun dah bercetak dah Muwatta' tu, dia kata salah ni, salah cetakan. Hafalan ni lagi kuat. Syekh tu Syekh Said Kamali, dia punya hafal Muwatta' lagi kuat. Bila cek balik dalam kitab Muwatta' yang asal, betul cetakan tu salah. Dia punya hafal lagi kuat daripada teks cetakan tu sendiri. Okey. Apa yang dia kata? La tufsidu. Okey, la tufsidu ni ada dua fasad. Fasad ni rosak. Satu rosakkan bumi. Rosakkan fizikal bumi. Yang Allah kata zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Okey. Allah kata telah nyata ni, zahara telah, fi'il madhi, telah nyata fasad. Fasad lah. Fasad ni kerosakan di lautan dan juga di darat, di laut dan di darat, dan juga di laut. Sebab apa? Sebab tangan ni, sebab kasabat, sebab apa ni, aidin nas, sebab manusia punya tangan ni banyak buat pembohongan. Banyak buat ni kasabat, banyak buat tindakan yang tak betul pada bumi Tuhan. Laut orang buang sampah, cemarkan dengan minyak, rosak bumi Tuhan. Gunung ada elok, dia pergi tarah, tebang balak, rosak bumi Tuhan. Itu ialah fasad dalam bentuk yang zahir, merosakkan muka bumi itu Tuhan. Itu fasad yang kedua ialah fasad yang macam ni. Ni rosakkan apa ni? Ni bukan rosakkan bumi Tuhan. Bukan sahabat kata Yahudi, jangan pergi buat pemakaran terbuka lah. Bukan. Yahudi jangan buang sampah mata-mata kat bumi Madinah ni. Bukan. Ni fasad ni ialah rosakkan hubungan persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah.
antara sahabat-sahabat Nabi, antara kaum Aus Khazraj pada ketika itu. Dia selalu buat ni provokasi perkauman ni. Modal dia main isu perkauman ni modal dia. Itu yang modal dia, main isu perkauman. Kaum Aus Khazraj ni dah bersatu padu. Nabi dah satukan mereka, Aus dan juga Khazraj. Nabi dah satukan mereka di atas payung apa? Payung yang nama dia ialah Ansar. Orang-orang Ansar. Sahabat-sahabat Nabi yang daripada Mekah, orang-orang Muhajirin. Aus Khazraj ni mereka berperang lama ni, 300 tahun lebih perang mereka. Lama perang. Nabi datang ke Madinah jadi ketua negara, Nabi satukan mereka di atas nama Ansar dan juga di atas nama kaum muslimin. Mereka dah aman damai, tak gaduh lagi dah sebab dah dapat cahaya Islam. Yahudi datang, dia pergi buat soksek-soksek tadi. Kau tahu tak Khazraj cakap apa kat kau? Dia kata macam ni. Ya ke? Ya. Kau pergi tanya dia. Dia jumpa orang ni balik, kau tahu dia kata apa? Dia kata kau macam ni. Ya ke? Bila dah tanya orang ni, oh bergaduh. Bergaduh balik Aus dan juga Khazraj di atas isu lama yang Nabi dah diamkan dah. Siapa buat? Yahudi buat. Jadi orang yang main perkauman ni jaga-jaga. Perangai ni perangai Bani Israel. Yahudi zaman-zaman Nabi SAW. Tapi bila sahabat cakap macam tu, jangan rosakkan hubungan persaudaraan dekat bumi ni. Kami dah bersaudara, dah elok dah. Jangan rosakkan. Jangan pergi ribah, jangan pergi ngadu domba kat orang. Apa Yahudi kata? Mana ada kami buat baik? Dia kata innama nahnu muslihun. Mana ada, tak ada apa pun kami buat baik, mana ada kami buat jahat? Tak nak mengaku. Perangai tak nak mengaku. Innama nahnu muslihun. Kami tak buat benda bersalah, kami buat benda baik. Hari ni ada tak orang yang terang-terang buat salah tapi dia kata dia buat benda baik? Ada tak? Adalah, banyaklah contoh-contoh dia hari ni. Mana nak cakap je. Banyak hari ni orang yang buat benda salah, dia kata apa benda awak buat ni? Salah ni. Apa benda ni? Lah, apalah salah sangat. Nak berhibur je pun. Contohnya kan dalam TV banyak sangat siaran-siaran apa yang merepek kan. Dia cakap kat pak dara kita, kata pak nak jangan buka cerita macam ni kat anak saya lah. Rosaklah budak-budak ni, tengok apa benda cerita awak tengok movie Netflix apa benda bercium-cium apa semua ni kan. Budak-budak kecil tengok salah ni. Budak terpengaruh nanti. Dia kata apa? Alah, saya semua nak bagi dia belajar bahasa Inggeris je pun. Bukan buat apa pun. Baik pula alasan dia. Baik pula alasan dia kan. Dia ada alasan yang baik untuk dia sebut. Ada satu konsert kan. Konsert tu macam apalah konsert tu dengan lampu macam tu, joget-joget laki perempuan kan. Dia letak nama konsert amal. Habis. Baik tak konsert amal tu? Baiklah, nak beramal. Apa salahnya? Awak ni nak beramal pun tak boleh, tapi konsert. Baik tak? Baik tak? Baik. Ramai tak hari-hari ni orang yang buat satu bentuk kerosakan, kemaksiatan, tapi menempel di atas nama kebaikan dan dia berani kata dia buat benda baik. Banyaklah contoh hari ni. Dulu masa zaman-zaman kita main bunga api beratus-ratus ribu, juta-juta bunga api habis. Zaman-zaman merdeka ke main bunga api juta habis kan. Zaman-zaman tu main kan. Bila kita kata jangan buat ni semua, orang ramai miskin apa semua ni. Alah, nak berhibur sekali setahun je pun. Baik pula alasan dia. Kan? Ni masjid apa tu, masjid sampai bertatakan emas semua ni, kubah emas apa semua ni, membazir orang ramai tak makan lagi ni, orang miskin tak makan. Masjid kan tempat ibadah, apa masalahnya awak ni? Baik pula alasan dia. Baik pula alasan dia. Ada tak istana dalam negara ni istana yang kubah dia emas? Ada tak? Adalah, cuba cek sini istana apa. Kubah dia emas. Kan? Kalau kita kata kenapa buat istana macam ni? Ini institusi yang penting untuk dipertahankan. Kenapa awak ni? Kita pula yang salah kan. Padahal dalam ittifaq mazhab menyadurkan emas pada ni, sadukan emas pada mangkuk gayung nak cedok air wuduk pun Nabi tak bagi. Ini kan pula kubah rumah awak dengan emas. Takkan harus pula hukum dia. Takkan. Cuba baca bab taharah, kitab Bulughul Maram yang awal-awal tu kan. Apa hukum? Nak bahas bab tentang ambil wuduk. Tapi mula bab tu dengan pengharaman menyadurkan emas pada bekas nak ambil wuduk. Nabi tak bagi. Kalau sadurkan emas macam tu, Nabi tak bagi. Tapi apa jawapan dia? Apa dia?
Dia kat Oh, masjid tu. masjid tu itu Kalau dia emas tak boleh lah. betul mas pilih dibuat oleh ataupun keluarga raja sekarang. Dia tanya-tanya pada dia, siapa nak buat masjid tu? So kalau agama kata tak boleh lah. Siapa pun yang buat? Tak boleh bertindakan apa-apa. Siapa yang nak bertindak? Tak tahu siapa nak buat, kan? Tapi di atas apa hujah pun perkara tu tak boleh diterima oleh agama. Siapa pun yang buat, kan? Masjid apa yang ada? Masjid kristal cantik, segam, indah, kan? Bukan kristal kan? Bukan kristal, dia cuma cantik, mamar je kan? Bukan kristal, dia mamar cantik je kan? Afdal tak untuk dibangunkan dalam keadaan banyak duit lain diperlukan untuk tujuan lain, kan? Tapi alasan dia buat masjid je pun takkan salah. Itulah masalah kita hari ni. Apa jawapan orang ni? Jawapan dia ialah kami buat benda baik lah, takkan salah. Kami tak buat salah, buat benda baik. Dia ada je jawapan orang munafik ni. So hari ni kalau kita pertahankan benda yang benar, pada jawab macam ni kan, bukan dia tu munafik. Tak, tapi kita nak kata apa? Penyakit tu ada sedikit dalam sarang hati dia. Ada sikit dalam sarang hati dia. Jadi kita nak cakap pun kena lihat adakah dia bersedia untuk menerima perkataan tu. Okey, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala innahum ini antara ayat Quran yang banyak kata penegasan ni. Ala innahum humul mufsidun. Ada dua kali hum, satu inna, satu lagi ala. Ada 4 kata penegasan kan. Kata dia ialah ketahuilah bahawa sesungguhnya. Terjemahan ni ialah ketahuilah bahawa sesungguhnya. Okeylah ni. Ketahuilah wahai Muhammad bahawa sesungguhnya mereka itu orang yang sebenar-benarnya. Terjemahan ni pada saya okeylah untuk diangkat sebagai terjemahan sebab dua kalimah hum yang bertembung dia akan memberikan makna apa? Hanyalah mereka itu. Kalau hum mereka. Kalau hum dengan hum tambah hum maksudnya ialah sesungguhnya hanyalah mereka itu. So kalau ayat tu terjemahan tu ada ni, ada sebenar-benarnya mereka itu. Betul lah tu. Ala innahum humul mufsidun. Allah bagi tahu sebenarnya mereka tu sebenarnya betul-betul buat rosak. Tapi mereka tak rasa. La yash'urun. Tak rasa. Bukan mereka tak tahu tau. Mereka tahu, mereka tak rasa. Ada ayat yang Allah kata la ya'lamun, mereka tak tahu. Tapi yang ni mereka tak rasa. Kenapa mereka tak rasa? Sebab bila mereka tuduh Aus dengan Khazraj, kan? Dia tuduh dia buat satu jenayah, dia rosakkan hubungan kaum ni, dia rosakkan hubungan kaum, dia kata Aus macam ni, dia kata Khazraj macam ni, sampai Aus Khazraj bertembung, kau kata aku macam tu engkau pun kata aku macam tu juga. Bergaduh kan? Yahudi yang fitnah ni kat kampung dia bahagia tak? Dia bahagia, dia senyum minum kopi kat kampung dia. Bahagia je. Dia rasa tak orang ni bergaduh? Dia tak rasa pun. Dia rasa tak orang ni bergaduh macam mana? Tak, dia balik kampung, dia makan-makan kat kampung. Aku dah bohong dia tadi, aku dah mustahzi, aku berlakon dengan dia tadi, aku dah bohong dia, dia dah bergaduh, dia padan muka dia. Dia kat rumah dia senang. Dia tak rasa. Macam itulah kita semua hari ni kan. Bila kita dah buat kerosakan, katalah kita dah zalim pada satu orang. Dia berhak dapat zakat. Kita nafikan zakat dia, tak layak awak ni, kerja nak minta, cari kerja lah. Minta pada zakat dia kerjanya. Kita gaji besar. Kerja kat pusat zakat, gaji besar. Dia susah minta. Dah lah dia yang minta, bukan kita yang bagi. Patut zakat kita yang kena bagi, dia yang minta pula kan. Kita balik rumah, tidur nyenyak tak? Nyenyak tak tidur? Nyenyak. Kita rasa tak apa yang kawan minta zakat tu rasa? Kita tak rasa. Susah dia, kita rasa tak? Kita tak rasa. Kita bagi sedekah pada ramai orang kan? Kita rasa tak kesesaran dia kat rumah? Kita bagi sedekah, kita rasa lah sekejap. Balik rumah kan kita dah tidur buka aircon, dah ada di dalam rumah, kita rasa tak apa susah dia kat rumah? Kita tak rasa. Kan? Jadi sekarang ni Yahudi, dia rasa tak apa yang dah buat pada Aus Khazraj? Dia tak rasa. Yang dia tahu dia dah pecah belah kan, dia dah bergaduh, dia la yash'ur, dia tak rasa pun. La yash'ur ni menunjuk pada perasaan, dia tak rasa. Mereka tak sedar, tak sedari. Macam itulah hari ini, kalau kita dah bagi pecah belah orang, kita takkan rasa perpecahan yang berlaku, kita seronok kat rumah. Macam bomo kan?
dia pecah belahkan keluarga orang kan. Dia kata ni bukan orang yang buat ni, jiran awak juga yang buat. Pengeras dia apa pengeras? Pengeras dik dah RM500, bagi 500 kat bomoh tu. Kita balik ni sekarang, "Oi jiran, kau yang buat kedai aku kan?" Bergaduh dua orang. "Mana aku buat kedai kau? Kau yang buat, aku dah tahu dah perangai kau ni memang macam tu, lepas lama dah bergaduh dua orang." Bomoh kat dekat pusat pemuhan tu dia enjoy tak duit tu? Dia enjoy duit tu. Dah bohong dia tadi dapat 500 pergi shopping dekat Aeon Mall kat Senyap. Ni mana rasa orang tu gaduh? Tak rasa. Jadi layaklah Allah menyebut la yash'urun, mereka tak rasa. Sebab mereka betul-betul dia tak rasa. Dia dah tuduh orang, dah fitnah orang, dah mengumpat orang, dah cakap buruk-buruk kat orang kan. Yang rasa kan orang tu. Kita seronok tak rasa apa. Jadi inilah antara contoh pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala buat tentang perangai dan juga gelagat orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW di Madinah An-Nabawiyah. Mereka ada kat sana. Mereka ada, munafik ada kat sana. Hikmah besar Allah dedahkan ni ialah nak bagi kita semua, jangan tengok orang munafik tu je, jangan tengok orang Yahudi tu je. Tengok di kita sendiri. Macam manakah keadaan kita pada hari ini. Okey, wallahu taala alam. Ya. Okey. Kena. Dua orang-orang kafir yang bertelaga dalam sebuah negara yang aman, kita orang Islam menamaikan. Yang penting pertelagahan dia tu bukanlah pertelagahan yang bersifat permusuhan pada kita, kan? Contoh macam Ukraine dengan Rusia bergaduh hari ini kan. Pergaduhan yang sebenarnya melibatkan konflik dunia. Kalau kita mampu dan kita tengok dia pergaduhan ini tak menguntungkan apa, hanya merosakkan dunia je, ada tak penting kita tahankan? Kalau ada, adalah. Itu contohlah, saya tak tahu apa keadaan sebenar kat Ukraine dan juga Rusia tu. Tapi kalau dalam negara ni ada dua jiran non muslim kita bergaduh, kita kat tengah-tengah, kita wajib untuk mendamaikan mereka. Kerana seruan perdamaian itu disuruh oleh agama tanpa mengira siapakah agama mereka, apakah agama mereka. Itu contoh yang hampir sama lagi. Dalam pasal sekarang dia syok kan dengan tiba Hamas lawan dengan Yahudi kan. Jadi di setiap dalam bandar orang dulu lama Islam Kristian dan Yahudi itu dia boleh hidup bersama, tapi ada satu tertentu apabila yang Yahudi ini dia tengok orang Kristian dia sebelah dia tak pukul lah, dia ludah. Jadi bila kita ni orang Islam, adakah kita perlu nak berdamaikan ke? Janganlah budak-budak orang tak bagus kan. Kita yang kena damaikan. Orang ni dua memang syirik kepada Tuhan. Betul. Tapi walaupun dia syirik pada Tuhan, tapi itu tak menghalang kita daripada menyeru kepada kalimah kebenaran. Sebab itulah cara antara kita pamerkan akhlak kita yang baik. Mungkin dengan cara tu dia tengok akhlak orang Islam kan yang baik, mendamaikan, mungkin itu permulaan untuk dia menerima hidayah, tak tahu. So kita kena damaikan walaupun perangai dia macam tu. Ada tak sahabat-sahabat Nabi yang bagi sedekah pada orang yang bukan Islam? Orang Yahudi lagi ada tak? Ada. Sedekah. Dia bagi sedekah. Dia tarik balik. Lepas tu dia ingatkan macam tak dapat pahala kot bagi sedekah pada orang kafir. Dia pergi masjid kan. Allah turun wahyu, Allah kata bagi sedekah pada mereka. Yang penting mereka tak menghalang kau keluar pada rumah kau. Dia tak memusuhi kita. Sahabat-sahabat Nabi yang dapat ayat, dengar ayat ni, dia pergi cari balik orang Yahudi, dia pergi sedekah. So kebaikan tu tetap ada pada orang seperti itu. Orang Yahudi pun kebaikan tetap ada. Kita kena pamerkan kebaikan pada orang yang nampak agama Islam. Allah Taala alam. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi kelas akan datang untuk kelas tadabbur kita ni. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.